Jadi apakah sebab Zaid Hamidi dibebaskan? Untuk memahami perkara ini, kita kena faham terlebih dahulu apakah pertuduhan rasuah yang ditampilkan terhadap Zaid Hamidi. Kalau kita masih ingat, daripada 40 pertuduhan tu, Zaid Hamidi ditampilkan dengan 33 pertuduhan mengambil rasuah Seksyen 16. Baik. Untuk Seksyen 16 ni, dia ada dua elemen penting. Baik. Pertama, kena dibuktikan bahawa wang itu diterima oleh orang yang diberi rasuah. Kena ada bukti penerimaan. Baik. Kalau sudah ada bukti penerimaan, kedua kena dibuktikan wang itu digunakan atau diambil untuk orang yang mengambil melakukan perkara salah yang memihak kepada keuntungan kepada pihak pemberi. Baik. Tapi dari segi undang-undang Akta SPRM pula, kalau dibuktikan sudah menerima, maka mahkamah boleh menganggap bahawa wang itu adalah untuk buat benda yang salah, melainkan pihak pembelaan menampilkan wang itu untuk tujuan lain. So, apakah elemen yang perlu dibuktikan yang paling penting? Penerimaan. Baik. Begitu juga set 40 pertuduhan sampingan yang dibuat di bawah Seksyen 165. Dia ada dua elemen juga. Kena buktikan penerimaan, tetapi sekiranya tidak ada apa-apa sebab diterima pun salah. Baik. Di situlah hukumannya berbeza. Yang ni 20 tahun, yang ni tak lebih pada 2 tahun. Yang tu 5 kali ganda bayaran diambil, yang ni denda yang tidak ditentukan, budi bicara mahkamah. Itu sebab setiap kali rasuah dituduh, penerimaan dituduh, maka pihak pendakwa raya biasanya akan tuduh secara alternatif. Pertuduhan pertama menerima rasuah. Secara alternatif, jika tak dapat buktikan rasuah, maka menerima wang itu tanpa balasan yang sah. Tapi kedua-dua ni memerlukan pembuktian penerimaan. Dan di situ mahkamah telah menganalisa ke semua bukti yang kononnya ditampilkan oleh pihak pendakwa raya. Boleh baca perengan 143 sampai 152. Di situ hakim telah pun merungkai setiap satu isu, dan mahkamah telah mengatakan daripada semua bukti itu tidak dibuktikan bahawa kononnya Zaid Hamidi telah menerima. Antaranya secara ringkas dalam tempoh masa yang kita ada satu ledger ditampilkan. Tapi ledger itu bukan ledger rasmi syarikat. Ledger itu dibuat secara peribadi oleh salah seorang pegawai syarikat UKSB. Dia mengatakan dia buat ledger itu sebab dia tahu kena bayar tiap-tiap bulan. So dia takut dia kira silap ni, so dia buat. Tapi jadual dalam ledger itu untuk merujuk kepada Zaid Hamidi tidak dengan khusus menamakan Zaid Hamidi. Dia cuma menggunakan initial Z. Ada juga ZH, ada juga Monster. Malangnya saksi ini tidak menceritakan kenapa dia pilih macam-macam kod nama, bukan satu. So mahkamah mengatakan tanpa penjelasan bagaimana nak terima hakikat. Mungkin 3 orang, mungkin lebih. Bukannya Zaid Hamidi. Dan bukannya Zaid Hamidi pun yang dinamakan dalam situ. Ada juga ruangan-ruangan tidak diisi, tarikhnya, bila yang diberi, jumlah yang diberi, telah diuraikan. Setiap satu catatan tu dia telah uraikan. Dan yang penting, salah seorang pegawai Ultra Kirana, iaitu orang yang mengendalikan perniagaan Ultra Kirana, menurut hakim dalam keterangannya mengatakan dia tidak pernah tahu tentang adanya ledger yang dibuat oleh saksi 17 tersebut. Saksi 15 mengatakan dia yang berperanan uruskan sebuah syarikat Ultra Kirana, tapi dia tidak tahu. So macam mana? Hakim kata, apa yang awak cakap kononnya duit itu datangnya dari Hong Kong melalui sebuah syarikat lain. Wakil syarikat itu tidak dipanggil. Awak katakan ada seorang perempuan nama Nicole di Hong Kong. Nicole tidak dipanggil. Tidak dinyatakan macam mana Nicole keluarkan duit berjuta-juta itu dari Hong Kong, macam mana dihantar ke Malaysia. Tidak ada bukti. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.